Assalamualaikum dan salam muhibah. Apa khabar keluarga Malaysia? Kami mengharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersiaran dalam Bicara DR, Bicara Diari dan Rawat setiap hari Rabu jam 9 malam di saluran berita RTM MyView 123, saluran TV1 dan juga melalui Facebook rasmi kami Berita RTM. Seperti biasa, setiap minggu kita akan mengangkat topik-topik berkaitan dengan kesihatan dan malam ini kita akan berbicara berkenaan sawan dalam kalangan kanak-kanak. Sejauh mana pengetahuan anda berkenaan gejala ataupun simptom sawan ini dan apakah antara kesalahfahaman yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat kita khususnya berkaitan dengan sawan ini. Apa pun pandangan dan juga pengalaman yang mungkin anda boleh kongsikan kepada kami, anda boleh ajukan dan juga berikan komentar anda di laman Facebook rasmi kami Berita RTM. Kami sangat-sangat malukan dan kami nantikan persoalan daripada anda untuk kita membicarakan berkenaan sawan dalam kalangan kanak-kanak di Bicara Diari dan Rawat. Sudah pastinya kita bawakan tetamu ataupun pakar untuk kita membicarakan berkenaan perkara ini, iaitu kita bawakan Dr. Nordiana Nasruddin yang merupakan pakar perunding pediatrik UPSC. Alhamdulillah kita dapat berbicara pada malam ini berkenaan sawan dalam kalangan kanak-kanak. Apa khabar Doktor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Okey Doktor, topik ini saya kira sangat-sangat pentinglah untuk kita bicarakan sebab sawan dalam kalangan kanak-kanak ni khususnya dalam kalangan masyarakat kita banyak sebenarnya kesalahfahaman yang sering kali berlaku. InsyaAllah dalam tempoh 1 jam ini kita akan memberikan ruang untuk kita memberikan pencerahan kepada anda semua berkenaan topik yang sangat penting ini Doktor. Tapi untuk permulaan Doktor, seperti biasalah kita nak memberikan pencerahan umum kepada masyarakat apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan sawan ini Doktor. Okey. So sawan adalah gejala yang disebabkan oleh aktiviti neuron yang berlebihan ataupun isyarat otak elektrik yang di luar kawalan. So gejala atau simptom yang akan menyebabkan sawan ini seperti jika dia berlaku sawan, apabila kanak-kanak itu dipanggil, dia tidak respon, tiada tindak balas, mata dia akan terbeliak ataupun pandang ke satu arah, muka dia biru atau pucat, dan tangan atau kakinya atau kedua tangannya akan kejang atau tersentak-sentak sewaktu sawan. Mungkin dia akan satu bahagian saja, bahagian kiri atau kanan ataupun satu anggota badan, kaki atau tangan. Dan juga katakanlah anak itu sudah dilatih untuk kencing dan berak sendiri, ibu bapa akan perasan dia akan terkencing dan terberak selepas sawan berlaku. Dan juga air liur berbuih meleleh dan mengetap gigi sewaktu sawan berlaku. Okey, itu antara pencerahan awal lah berkenaan sawan ini. Okey Doktor, sawan ini bukan saja berlaku dalam kalangan golongan dewasa, malah juga berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Itu antara yang kita perlu risaukan ya Doktor. Betul. Dan mungkin Doktor boleh terangkan apa antara kelaziman sawan yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak ini Doktor. Okey. So jadi sawan di kalangan kanak-kanak boleh terjadi seperti orang dewasa juga. Dari segi sawan antara 0.5 hingga 1% daripada kanak-kanak dan remaja boleh mendapat sawan sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka. 0.5 hingga 1% tak banyak kan? Tetapi sawan yang lazim ialah sawan demam ataupun sawan panas. Kita panggil dalam bahasa Inggerisnya febrile seizure. Okey, so sawan demam atau panas dalam 3 hingga 4% daripada kanak-kanak boleh menghidapi sawan demam atau panas. Sawan demam panas itu yang lazim berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Ya, lazim, lebih lazim. Jadi ada tak kebarangkalian untuk kanak-kanak itu menghidap sawan ataupun mengalami simptom-simptom sawan walaupun mereka tidak mempunyai demam panas Doktor? Okey, bukan semestinya orang kanak-kanak yang demam panas mesti akan mendapat sawan panas dan bukan semua tetapi semua sawan demam dan panas mesti ada suhu yang tinggi lebih daripada 38.5 darjah Celsius untuk mendapat sawan demam atau panas, dan selalunya ia berlaku dalam masa 24 jam daripada bermulanya demam panas tersebut.
Jadi doktor, seawal usia berapa selalunya sawan ini akan menyerang kanak-kanak ini doktor? Okey, sawan demam panas ni akan menyerang seawal usia 6 bulan hingga 6 tahun, tetapi lazimnya berlaku di kalangan kanak-kanak berumur 12 hingga 15 bulan di mana mereka baru mula berjalan pada waktu itu. Okey, kita dah sedia maklum doktor dah terangkan tadi berkenaan sawan demam panas itu dan mungkin sedikit pencerahan untuk ibu bapa khususnya di luar sana doktor. Apa antara perkara yang perlu kita bezakan antara demam biasa dan juga demam panas yang mungkin boleh membawa kepada gejala-gejala sawan ini? Apa antara perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian serius doktor? Okey, baik Munawar. Jadi demam ialah di mana suhu daripada termometer lah kita ambil kan 37.5 darjah Celsius dan ke atas. Okey. Jika dia ada demam biasa, dia tiada sawan lah. Okey. Tetapi jika sawan demam dan panas selalunya suhunya lebih daripada 38.5 darjah Celsius dan ke atas, dan seperti saya kata dalam masa 24 jam selepas berlakunya demam tersebut dia akan sawan seperti simptom-simptom yang saya terangkan tadilah kan. Okey, sewaktu kejadian itu berlaku selalunya sawan akan berlarutan 2 hingga 3 minit saja dan sangat jarang untuk lebih daripada 10 minit. Okey, tetapi kalau sawan dia lebih daripada 5 minit, kita akan syorkan ibu bapa untuk bawa ke hospital atau klinik untuk berjumpa dengan doktor untuk rawatan segeralah. Okey. Dan selepas sawan itu berlaku, kita akan nampak anak itu kelihatan mamai, lesu ataupun letih sedikit selepas kerana sawan menggunakan tenaga kan. So ini dipanggil post-ictal drowsiness ataupun dia mamai lah lepas sawan kan. Selalunya dia berlaku dalam 5 hingga 10 minit. Selepas dia mamai tu dan dia akan kembali perangai dia seperti biasa. Tetapi yang kita risau kalau dia punya durasi mamai dan lesunya lebih lama, kita takut bukan sawan demam panas yang biasa. Kita takut jangkitan selaput otak atau kita panggil meningitis. Okey, itu antara durasi masa yang perlu ibu bapa berikan perhatian ya doktor. Kalau lebih daripada 5 minit tu perlu cepatlah bawa anak ke hospital ya doktor. Betul. Lalunya kalau sawan ni doktor, ada tak yang doktor sendiri alami mengikut kes-kes yang berlaku? Ada tak yang sawan tu melebihi lebih daripada 10 minit ataupun 30 minit doktor? Ada pun berlaku doktor? Ada sawan demam panas yang lebih daripada 15 minit, kita panggilnya sebagai sawan demam panas yang kompleks ataupun nama dia complex febrile seizure. Complex febrile seizure di mana sawannya lebih daripada 15 minit. Sawan tu berlaku lebih daripada sekali dalam masa 24 jam ataupun dia sawan di bahagian, maksudnya hentakan ataupun kejang di bahagian satu anggota badan saja ataupun satu bahagian saja, kiri atau kanan. Jika sawan yang berpanjangan itu sebenarnya berbahaya dan memang perlukan rawatan yang segera di hospital untuk menghentikan sawan itu dengan ubat anti sawan yang sepatutnya lah. Okey. Doktor, antara persoalan yang sering kali dibangkitkan oleh ibu bapa di luar sana lah, apabila anak mereka menghidap sawan, persoalan yang sering kali diajukan, adakah sawan ini boleh berulang kembali doktor? Okey. Sawan demam atau panas, saya cakap pasal sawan demam atau panas lah kan. Okey, risikonya boleh berulang semula. Okey. Walaupun ia tidak berbahaya dan kebanyakannya tidak menyebabkan komplikasi jangka panjang, tetapi risiko-risiko yang faktor-faktor yang boleh menyebabkan dia berulang lagi, ada 4 risikolah yang kami dapat temui. Satunya ialah di mana kanak-kanak itu mendapat ada sejarah di mana keluarganya, adik-beradik dia ataupun ibu bapanya dulu pernah menghidapi sawan demam atau panas dululah waktu kecil-kecil kan. Nombor 2-nya ialah di mana suhu demam dia waktu
waktu kali pertama dia dapat sawan demam ialah kurang daripada 40 darjah Celsius. Nombor 3 di mana demamnya, durasi antara demam dan dia punya sawan kurang daripada sejam. Contohnya, kalau dia demam pukul 8.39 darjah Celsius, pukul 8.20 dia mula untuk sawan. So itu ada risiko untuk berulangnya sawan demam lagi. Okey. Jadi satu lagi ialah di mana dia umur kurang daripada 18 bulan. Okey. Jadi kalau kanak-kanak ini ada risiko 3 dan ke atas, risiko untuk berulang kali keduanya adalah dalam 60%. Wow, tinggi juga, Doktor. Tinggi juga. Tetapi jika tiada risiko langsung, risikonya ialah 15% sahaja. Tetapi semakin kanak-kanak tu usianya makin meningkat, risikonya makin berkurang. Yang pentingnya ibu bapa perlulah mengawal suhu demamnya sewaktu demamnya berlaku. Okey, Doktor. Doktor, bila kita bercakap berkenaan serangan sawan ni, Doktor, benar ataupun tidak, sawan ini boleh menyebabkan impak kepada tumbesaran otak, fizikal kanak-kanak apabila mereka meningkat dewasa nanti, Doktor, dalam jangka masa panjang? Kalau ikut majoritinya, majoritinya sawan demam atau panas tidak menyebabkan apa-apa komplikasi lah yang saya kata tu. Tetapi antara yang ada yang mendapat sawan demam dan panas ni, 2 hingga 7% daripada kalangan kanak-kanak ini mungkin mendapat epilepsi. Kemudian nanti saya akan terangkan pasal epilepsi lah. Jadi epilepsi, risiko faktor-faktor yang menyebabkan dia boleh mendapat epilepsi ialah di mana satu keluarganya pernah mendapat epilepsi lah sebelum ni, maksudnya masih ada epilepsi juga. Nombor 2-nya ialah jika perkembangan neurodevelopment orang panggil yang lewat ataupun tak normal. Nombor 3 ialah di mana dia mendapat sawan demam atau panas yang kompleks seperti yang saya kata tadilah, lebih daripada 15 minit, hanya satu bahagian saja yang terkena, dan juga kalau dia sawan lebih daripada sekali dalam masa 24 jam. Tapi selalunya dia memang ada prognosis yang baik, sawan demam atau panas. Tetapi epilepsi dari segi dia punya impak pembesaran lah, kalau Munawar kata dari segi pembesaran, ia bergantung kepada penyebab-penyebabnya. Banyak penyebab epilepsi ni, contohnya disebabkan genetik, disebabkan jangkitan kuman, infection, disebabkan masalah metabolisme, disebabkan masalah immunity, dan kadang-kadang mungkin kita tak dapat tahu sebab apa. Itu dari segi tumbesaran, kebanyakannya epilepsi pun semakin kanak-kanak tu dewasa, mereka akan kurang mendapat sawan, they grow out of it lah maksudnya. Okey, Doktor. Doktor tadi ada menyentuh berkenaan epilepsi, Doktor. Mungkin ada dalam kalangan penonton kita sekarang ini yang tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan epilepsi. Adakah ianya sama dengan sawan? Jadi, Doktor boleh terangkan perkaitan antara sawan dan juga epilepsi, Doktor. Okey. Baik, sawan seperti saya kata ialah gejala yang menyebabkan yang disebabkan oleh aktiviti neuron yang berlebihan ataupun isyarat otak elektrik yang di luar kawalan kita. Manakala epilepsi adalah sejenis penyakit yang menyebabkan kecenderungan seseorang, kecenderungan yang berterusan untuk mendapat sawan oleh seorang pesakit itulah. Okey, seperti yang saya kata tadi, epilepsi penyebabnya banyaklah, faktor genetik, faktor penyakit metabolisme. Setengah penyakit metabolisme di kalangan kanak-kanak boleh menyebabkan pengumpulan toksik di otak dan boleh menyebabkan sel-sel otak abnormal dan menyebabkan sawan. Nombor 2 ialah kecederaan struktur otak yang abnormal sewaktu proses pembentukan janin lah, waktu lahir lagi, maksudnya struktur otak abnormal.
Nombor seterusnya ialah kalau ada kecederaan. Contohnya kalau kanak-kanak itu pernah trauma, aksiden, pendarahan di otak, dan mungkin kalau ada proses di mana kekurangan oksigen sewaktu kelahiran ataupun mungkin lemas dalam air macam tu kan, boleh menyebabkan sawanlah selepas kejadian itu terjadi. Baik. Pencerahan yang cukup jelas daripada doktor berkenaan sawan dan juga epilepsi ini dan juga apa antara yang perlu kita perhatikan, berikan perhatian berkenaan sawan dalam kalangan kanak-kanak ini. Baik penonton, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ataupun nak berikan pengalaman anda boleh kongsikan komentar-komentar anda di laman Facebook Berita RTM. InsyaAllah kami akan baca dari semasa ke semasa. Kita akan ajukan bersama dengan pakar kita sebentar saja lagi. Kita nak berehat seketika, kembalinya selepas ini kita akan bersama dengan seorang ibu pesakit sawan. Kita nak dengar apa pengalaman yang dialami beliau, bagaimana ianya dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan kita berkenaan sawan dalam kalangan kanak-kanak. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Bicara DR. Malaysia Sihat bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Budayakan hidup sihat, kukuhkan sistem imun badan. Perkasa kawalan kesihatan kendiri, cegah penyakit. Budaya kebersihan persekitaran, tanggungjawab bersama. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Ada ketika-ketika tertentu sekiranya keluarga membawa anak-anak pergi tempat peranginan tertentu, contohnya pergi ke pantai. Kita dapat lihat ya kadang-kadang tu ramai orang, ibu dengan anak-anak, dan dia orang tak ada penjarakan sosial tu hampir tak dapat dijalankan. Dan mungkin dari kanak-kanak kan seperti saya cerita tadi, secara fitrahnya mungkin dia akan berinteraksi dengan ini, bersentuhan, dan dari situ ada risiko untuk jangkitan. Jadi secara prinsipnya sekiranya ibu bapa perlu membawa anak ini keluar, kita pastikan itu adalah benda yang betul-betul penting, perlu keluar. Ada ketika mungkin kita terpaksa, tapi kita cuba elakkan dan minimumkan masa tersebut. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah. Serius ke, Wil? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul saya mahu. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart.
Ya, kembali bersama bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat Bicara DR. Kita masih lagi nak membincangkan berkenaan topik kita pada malam ini, iaitu sawan dalam kalangan kanak-kanak. Kita bukan sahaja bersama dengan Dr. Nodiana Nasruddin, malah kita juga bersama dengan seorang ibu pesakit sawan, iaitu Puan Marzi Hassan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, sebenarnya kita hari ini untuk membicarakan berkenaan sawan dalam kanak-kanak ini sangat pentinglah untuk kita dengar juga pengalaman daripada Puan sendirilah yang menghadapi situasi sebenar apabila anak menghadapi gejala sawan ini. Jadi Puan, mungkin boleh kongsikan anak Puan berapa orang Puan? Anak saya 5 orang. 5 orang? Ya, saya. Yang mendapat sawan tu yang keberapa? Anak yang kelima. Kelima, dia seorang sajalah? Dia seorang saja. Okey, jadi untuk permulaan ini mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana keadaan sewaktu anak Puan menghadapi gejala sawan ini. Okey, masa tu dia demam, tapi biasanya masa hari ni kalau dia demam tak lama. Dalam 1 hari 2 hari dah sembuh lah. Jadi tak adalah risau sangat. Jadi malam area pukul 2 pagi saya terkejut sebab masa hari ni dia ni breastfeeding. Jadi saya terkejut sebab rasa macam menggigit. Jadi bila saya bangun, saya pusingkan daripada mengiring kepada menegak. Saya tengok mata dia dah naik ke atas. Lepas tu bibir dia dah biru. Lepas tu tangan dia dah kejang, kaki tangan dia dah keras. Lepas tu lepas tu dia shaking, dia macam menggigil sejuk macam tu. Lepas tu saya ceritlah panggil suami saya. Suami datang, tepuk dia diam. Dia diam, mata dia pun dah tak ada buntang lagi apa semua. Saya ingat dah normal. Dalam berapa saat tu dia jadi balik. Tapi kali ni air liur dia mengalir. Air liur mengalir berbuih macam tu. Terus pergi ke hospital lah. Masa dalam kereta tu, dia tiba-tiba terkulai. Dia macam dah tak bernafas. Kaki tangan dia sejuk. Lepas tu saya ingat dia dah tak ada kan. Jadi tapi saya tak putus asa. Saya tekan mulut dia kuat-kuat. Niatnya nak bagi bantuan pernafasan lah. Bila mulut dia terbuka je, air liur dia banyak sangat keluar. Jadi saya takutlah mulut dia terkatuk balik. Saya masukkan tangan saya kat mulut dia. Bila saya masukkan jari saya kat mulut dia, dia menggigit. Dia menggigit, lepas tu dia kembali shaking. Dia shaking sampailah ke hospital. Okey, pada waktu tu usia anak pada umur berapa? Dalam 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih. Ya, saya. Okey, doktor, tadi kita dah dengar situasi yang dialami Puan sendiri berkenaan anak dia sendiri. Bagaimana pandangan doktor sendirilah sampai Puan terpaksa masukkan jari dalam mulut anak dia sendiri. Bagaimana doktor? Okey, so jadi Puan Amy sewaktu anak berlaku tu 2 tahun kan? 2 tahun lebih. Mungkin itu pengalaman pertama lah benda ni terjadi kan? Tapi mungkin Puan Amy pun sudah tahu apa yang sepatutnya untuk buat kan. Lepas ni mesti doktor yang masuk di hospital ada bagi tahulah apa yang perlu buat kan. Okey. So jadi saya akan terangkan jika sawan berlaku apa yang patut kita lakukan lah. Pertama sekali saya selalu bagi tahu pesakit ibu bapa pesakit saya, jangan panik. Jangan panik. Sampai 3 kalilah saya akan ulang. Masa tu saya betul-betul panik. Betul. Sebab apa kalau kita panik, benda yang 2 minit jadi macam 2 jam. Betul tak? Saya duduk dalam kereta masa nak pergi hospital rasa macam lama sangat. Betul. Puan panik ketika itu sebab tak ada pengalaman sebelum ini. Tak ada pengalaman, ya betul. Okey. Lepas tu lepas tu nanti doktor tanya dekat hospital kan apa yang terjadi. Kalau kita panik, langsung kita tak tahu apa yang terjadi. Betul tak? Belah kaki kiri ke yang hentak, kanan ke hentak, dua-dua belah kita tak tahu apa yang terjadi kan. Betul. So sebab itulah jangan panik. Penting jangan panik. Nombor 2, kalau benda itu berlaku, alihkan anak ke tempat yang selamat. Contohnya kalau anak di atas kerusi, kan takut dijatuhkan, kita alihkan ke tempat yang selamat seperti di atas katil atau tilam ataupun di atas lantai yang selesa lah, dan alihkan benda yang berbahaya yang boleh menyebabkan dia cedera sewaktu sawan tu terjadi. Okey. Lepas tu kita iringkan dia ke sebelah kiri, kemudian kita akan tunjukkan macam mana.
Iringkan dia ke sebelah kiri. Kita panggil posisi ini ialah left lateral position ataupun recovery position. Okey. Sebab apa belah kiri dan kenapa belah sisi dan bukan menelentang baring macam biasa? Sebab jika dia dibaringkan mengiring ke belah kiri, saluran pernafasannya akan terbuka secara pasif dan tiada sekatan oksigen sewaktu sawan tu berlaku. Okey. Sebab sawan oksigen penting untuk otak kan. Jika kita baringkan dia menelentangkan macam biasa, lidah akan tutup saluran pernafasan, jatuh ke belakang dan menyebabkan sekatan oksigen di saluran pernafasan. Itu yang penting. Okey. Sewaktu sawan berlaku, duduk saja dengan anak, jangan tinggalkan dia walau seketika pun. Okey? Kena tengok apa yang terjadi. Tengok masa apa yang terjadi sewaktu itu kan. So kalau dia berhenti sawan, bawa ke hospital, lebih daripada 5 minit bawa ke hospital juga. Masa tu tak ada pengalaman. Jadi tengok air liur dia dah banyak. Lagipun masa tu saya trauma. 2 minggu sebelum tu kawan kepada suami saya baru saja kehilangan anak akibat sawan lah. Jadi bila saya tengok anak saya macam tu, saya tak nak senasib yang sama. Jadi saya terus bawa pergi hospital. Tak ada nak tunggu lagi apa semua, tak ada. Terus bawa pergi hospital. Kerana sawan yang berpanjangan boleh menyebabkan sekatan oksigen kepada otak lah. So kita tak nak lah benda ni. Ya, betul. Betul-betul. Itu pentingnya perkongsian kita pada malam ini untuk kita memberikan pencerahan kepada penonton di luar sana, khususnya golongan ibu bapa di luar sana, untuk kita mempunyai ilmu pengetahuan sekiranya menghadapi situasi anak-anak yang menghidapi gejala sawan ini. Apa tindakan yang perlu dan juga betul yang perlu anda lakukan sekiranya menghadapi situasi ini. Tadi kita dengar Puan dah menyatakan anak menghidapi sawan ini, dan doktor tadi ada menerangkan perkara ini berkait juga dengan faktor genetik. Puan sendiri ada tak dalam keluarga yang menghidap sawan? Selepas doktor bagi rawatan pada anak saya, dia dah stabil, dia panggil saya, dia tanya, ada tak sejarah keluarga yang ada sawan? Mula saya tak tahu. Lepas tu saya call mak saya. Mak saya kata saya sendiri yang ada sawan. Saya sendiri yang pernah sawan. Memang banyak kali kena. Setiap kali demam, memang akan ada sawan. Okey. Sebelum kita nak lanjutkan perbincangan kita pada malam ini, kita nak baca jugalah komentar-komentar daripada rakan-rakan kita di Facebook. Daripada Wan Abdul Hadi, anak saya berumur 7 tahun. Kekerapan sawan 6 hingga 7 kali satu hari. Sekarang doktor bagi makan ubat clobazam, Phenytoin, Keppra dan satu lagi ubat. Pertanyaan, adakah ubat demam masuk ikut dubur boleh dijadikan sebagai ubat meredakan suhu badan anak? Untuk maklumat, status anak dia merupakan OKU. Macam mana doktor? Baik. Kalau terima kasih kepada soalan itulah. Saya ada suspicion, saya mengesyaki pesakit ini di bawah pakar pediatrik neurologi kerana dia memerlukan ubat anti sawan sampai 3. Okey. Dan kalau dia ada ubat anti sawan sampai 3, kemungkinan besar bukan disebabkan sawan demam atau panas yang biasalah. Sememangnya bukan. Okey, dari segi kawalan suhu, katakan anak dia demam, okey, selalunya kita akan bagi ubat paracetamol, selalunya ubat makan. Tetapi jika kan yang saya kata lepas dia sawan, dia akan mamai, badan lesu kan. Jika dia tak boleh makan ubat demam, time tu semasa itu memang kita tak bagilah kan. Kita boleh bagi ubat di lubang dubur lah, ubat paracetamol yang boleh letak di bawah dubur untuk menurunkan suhu demam. Harapkan melalui penerangan doktor itu dapat membantu memberi pencerahan kepada Encik Wan Abdul Hadi. Okey, ada satu lagi soalan, iaitu doktor, saya menghidap sawan akibat demam panas ketika umur 7 tahun. Sekarang saya umur 25 tahun masih lagi menghidap sawan. Bagaimana cara nak mengatasinya? Ini berkait rapat dengan seperti yang doktor nyatakan tadi, sawan yang berulang, doktor. Ya, betul. Jadi yang saya kata antara 2 hingga 7% daripada kanak-kanak yang dapat sawan demam panas boleh mendapat sawan epilepsi lah, yang kita katakan epilepsi. Jadi untuk dari segi untuk mengawal sawan daripada terjadi itu banyak faktornya. Saya boleh cakap faktornya. Contohnya
ubat yang diberikan oleh doktor. Okey. Jika diberi, sepatutnya dimakan dengan dos dan frekuensi yang disarankan. Katakan kalau kamu kalau tak dapat sawan pun kena makan sampai doktor kata berhenti. Selalunya kita akan berikan ubat sawan sekurang-kurangnya 2 tahun tanpa berhenti. Okey, tapi dalam masa 2 tahun tu sawan dia langsung tiada. Kita akan cuba untuk berhentikan dia dalam masa setahun. Kalau dia ulang balik, terpaksa dimakan sampai seumur hidup untuk mengawal simptom sawannya. Tapi kebanyakannya yang saya kata jika umur dia makin meningkat, sepatutnya sawan dia akan berkurangan. Ya, Doktor. Okey, kita akan membincangkan lagi berkenaan kaedah perawatan dan juga sebagainya. Dan selepas ini kita akan tunjukkan kepada anda penonton iaitu demo bagaimana jika anda menghadapi situasi anak anda menghidap gejala sawan ini. Bagaimana demo ataupun teknik kaedah yang betul. Nantikan selepas ini dalam Bicara Diari dan Rawat. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 mg, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat untuk kita melanjutkan lagi perbincangan kita berkenaan sawan dalam kalangan kanak-kanak. Sekarang ini, kalau tadi kita dah berbincang berkenaan pencerahan umum berkenaan sawan dan juga epilepsi ini. Dan sekarang ini, ini sangat pentinglah untuk kita tunjukkan kepada anda penonton semua, iaitu bagaimana demo untuk kita melakukan teknik-teknik yang betul sekiranya anda menghidapi situasi anak
anda menghidap sawan. Bagaimana kaedah yang betulnya? Kita akan tanya doktor lah. Doktor, permulaan tadi doktor dah cakap jangan panik untuk permulaannya. Jangan panik 3 kali. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Jangan panik 3 kali, bawa tenang, tarik nafas. Okey, apa langkah-langkah seterusnya doktor? Okey. So, seperti yang saya kata tadi, kalau dia di atas kerusi, alihkan dia ke tempat yang stabil lah. Jangan atas meja lah. Meja ni sebab kita nak demonstrasi kan. Letak di atas lantai ataupun di atas katil, tempat yang selamat. Okey. Tempat yang bersih, selamat, yang dialihkan benda yang keras, yang berbahaya waktu benda tu berlaku lah kan, sawan berlaku. Dan kita perlu iringkan dia ke sebelah kiri. Orang panggil left lateral position ataupun recovery position. So ini patung yang kita ambil, dia agak keras sikit lah kan. Okay. So mengiringkan dia belah kiri macam ni. Okay? Kenapa perlu belah kiri doktor? Sebab apa belah kiri? Selalunya dari segi saluran pernafasan lah, yang seperti saya kata, dia akan buka secara pasif. Kalau mengiring belah kiri. Kalau menelentang, lidah akan tutup saluran pernafasan dan menyebabkan sekatan oksigen di otak. Okey, langkah seterusnya doktor? Seterusnya ialah sewaktu sawan tu berlaku, kena perhatikan dan sentiasa duduk bersama bayi inilah kan. Jangan tinggalkan dia sesaat pun. Okey. Kalau sekarang kan kita ada telefon pintar kan. Mungkin ibu bapa still panik, masih panik kan. Kita boleh rakam video. Betul tak? Rakam video boleh tengok masa dan boleh tengok apa pergerakan yang berlaku. Nanti kalau doktor tanya apa yang terjadi, tunjuk saja video kan. Kalau sempatlah ambil telefon pintar, kalau tak sempat kena tengok sentiasa tengok apa yang berlaku kepadanya. Dan jika sawan itu berlaku, okey, saya pusingkanlah kalau jika sawan itu berlaku lebih daripada 5 minit, bawa dia ke hospital. Kalau 2 hingga 3 minit, lepas tu dia berhenti, dia akan orang panggil mamai atau lesu atau post-ictal drowsiness. Dan tapi 5 hingga 10 minit dia akan kembali seperti biasalah. Okey, masih kena bawa dia ke hospital untuk mengetahui sebab dia sawan. Okey doktor. Kita nak tanya juga doktor berkenaan kesalahfahaman yang sering kali berlaku dalam kalangan masyarakat. Antaranya doktor yang paling popular lah yang sering kali kita dengar adalah bila anak-anak kecil ni menghidap sawan, ibu bapa digalakkan untuk meletakkan sudu dalam mulut anak-anak tersebut supaya lidah tak terputus, tak tergigit. Doktor, betul atau tak doktor tindakan tu? Rasanya macam mana Munawar? Rasanya tak tepat ya doktor? Tak tepat, betul sekali. Ya, kita tak sepatutnya masukkan apa-apa di dalam mulut. Tak kisahlah sudu ke, tuala ke, kerana mungkin ibu bapa takut terputus lidah ataupun tercedera di mulut. Walau bagaimanapun, kalau kita memasukkan objek di dalam mulut sewaktu sawan berlaku, katakanlah objek itu termasuk ke dalam saluran pernafasan, boleh menyebabkan sekatan oksigen dan anak ini tak boleh bernafas. Nanti kita kena buat bantuan pernafasan pula. Okey, sekatan oksigen di otak dan paru-paru. Okey, dan satu lagi, kalau masukkan sudu akan patah, akan menyebabkan sekatan di saluran pernafasan. Di tuala juga sekatan oksigen di dalam saluran pernafasan itu sangat berbahaya sebenarnya. So jangan masukkan apa-apa. Katakanlah ada air liur mengalir kan. Hanya lap saja, tak payah korek ke atau apa-apa. Biarkan saja dia mengalir, sebab waktu kita mengiring belah kiri, apa-apa yang dalam mulut dia, katakan ada susu ke apa, dia akan mengalir secara pasif. Penting untuk mengiringkan dia ke belah kiri macam ni. Dia kalau macam tengok dalam skrin ni memang nampak keras lah, tapi dia akan tangan dia baring macam ni. Macam tu kan. Okey doktor, selalunya kalau anak-anak yang menghidapi sawan ini doktor, perlu tak ataupun kita ambil kain basah untuk kita lap badan, untuk kita turunkan suhu badan anak tersebut? Okey. Saya belum terangkan lagi, sawan demam atau panas selalunya disebabkan oleh jangkitan virus dan kadang-kadang juga disebabkan oleh jangkitan kuman bakteria. Okey, selalunya dia akan dapat jangkitan di tekak, di telinga ataupun jangkitan air kencing lah. Okey. Jika demam, selalunya kita akan bagi ubat paracetamol,
oral lah dari segi untuk makan setiap 6 jam dan disyorkan dos mengikut berat kanak-kanak tersebut. Okey, kalau jika kanak-kanak tersebut tak boleh makan, mungkin masa itu mamai, kan kita boleh bagi ubat paracetamol ataupun ubat menurunkan suhu menggunakan di bawah lubang dubur lah yang seperti saya terangkan tadi di Facebook, soalan Facebook kan. Okey, dan dari segi untuk lap kain lembap kan, kita boleh lap kain lembap tapi jangan guna kain lembap yang sejuk ataupun mandikan dia dengan air sejuk. Kalau awak Munawar, kalau awak demam kan, kalau mandi air sejuk, you rasa macam mana? Saya akan menggigil lagi banyak. Betul kan? Itu pun kanak-kanak pun akan rasa tidak selesa. Kalau menggigil tak selesa, menangis, menggigil, lagi demam dia akan naik. Di mana kita mahu mengelakkan benda itu terjadi. Kalau kain lembap panas, kain lembap yang suam, kita lap-lap badan dia, tumpukan kepada leher, tumpukan kepada celah ketiak dan celah kangkang di mana haba terkumpul, kemudian satu badan, suhu dia akan turun dengan sekata. Berbanding kita mandikan dia dengan air sejuk lah. Okey, itu antara langkah-langkah yang penting untuk kita ketahui bersamalah untuk kita menghadapi situasi ini sebagai satu langkah berjaga-jaga dan juga kepekaan kita terhadap situasi kanak-kanak yang menghidap sawan ini. Okey, terima kasih kepada anda semua yang memberikan komentar-komentar di laman Facebook rasmi kami Berita RTM. Sekarang ini saya nak bacakan salah satu persoalan yang diajukan, antaranya daripada Linda Cat. Anak saya berumur 13 tahun sekarang. Dia menghidap sawan sejak berumur 7 tahun. Sekarang dia mengambil Epilim. Tapi diberitahu yang Epilim kalau dia ambil dalam jangka masa panjang akan memudaratkan sistem peranakan. Dan doktor pernah mengubah ubat kepada Keppra. Tapi dapati ianya tak sesuai dengan anak saya. Dan setiap pagi dia trigger mild sawan. Dan attitude terus bertukar, sentiasa marah, suka mengamuk dan tidak menjadi diri sendiri. Jadi penerangan doktor. Okey. Ubat Epilim, iaitu nama dia sodium valproate lah. Memang ada setiap ubat walaupun ada menjadi penawar, ada juga dia punya kesan buruk lah yang kita tak mahu sebenarnya, adverse effect orang panggil. Okey, memang betul sodium valproate boleh menyebabkan mempengaruhi sistem peranakannya. Okey, tetapi jika katakan mak mendapat ubat Keppra iaitu levetiracetam dan tidak mengawal sawannya dengan bagus, dia perlulah kembali kepada doktor pakar pediatrik yang merawatnya dan memberitahu kepada doktor tersebut mungkin ubat itu tak sesuai dan mungkin levetiracetam boleh menyebabkan perubahan perangai kepada anaknya. Mungkin boleh tukar ubat lain ataupun mungkin boleh dapat rawatan yang mungkin daripada pakar pediatrik neurologi. Okey, kita harapkan melalui pencerahan itu tadi dapat membantu Puan Linda di luar sana, dan terima kasih kepada anda yang mengajukan soalan kepada kami. Dan doktor, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi kupasan berkenaan sawan dalam kalangan kanak-kanak. Jangan ke mana-mana. Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan rakan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Mujurlah ada pekerja lain yang sudi menegur si Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, menepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Ani,
anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam, MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal iaitu 03 8000 8000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot Siti@MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua. Ya, anda masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Sebelum kita nak lanjutkan lagi perbincangan kita, perkongsian kita bersama dengan doktor iaitu berkenaan dengan sawan dalam kalangan kanak-kanak ini. Terlebih dahulu seperti biasalah kita nak bersama dengan rakan kita Sof Hatun untuk kapsul farmasi iaitu berkaitan dengan bahaya kopi yang dicemari oleh bahan-bahan yang terlarang. Kita saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan bahaya kopi dicemari bahan terlarang. Terdapat beberapa kes dilaporkan, antaranya pada 2014 seorang lelaki meninggal dunia selepas meminum kopi yang didapati mengandungi analog sildenafil, dan pada Januari 2018 seramai 5 orang pengawal keselamatan dikejarkan ke hospital kerana mengalami simptom lemah badan dan letih yang teruk. Kejadian berlaku selepas mereka minum sejenis kopi pracampuran yang turut disyaki mengandungi bahan terlarang. Sildenafil dan tadalafil merupakan bahan terlarang yang biasa dicampurkan ke dalam bahan minuman seperti kopi pracampur. Kopi yang mengandungi bahan-bahan terlarang ini sering diiklankan sebagai minuman penambah tenaga dengan tujuan perangsangan seks. Sildenafil dan tadalafil ini merupakan bahan aktif dalam ubat yang membantu lelaki mengekalkan ereksi dan merawat penyakit mati pucuk iaitu erectile dysfunction. Bahan ini hanya boleh diberikan kepada pesakit dengan pengawasan dan pemantauan doktor sahaja. Tindakan mencampurkan bahan terlarang atau ubat terkawal ini ke dalam produk minuman amat berbahaya kerana dos sebenar yang dimasukkan tidak diketahui. Individu yang meminumnya berisiko mendapat kesan sampingan seperti pening kepala, penglihatan menjadi kabur, tekanan darah meningkat, jantung berdegup laju dan mungkin mendapat serangan strok. Pengguna perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk minuman, terutamanya bagi golongan lelaki yang menggemari kopi pracampur untuk tujuan menambah tenaga. Berikutan lambakan kopi pracampuran yang berada dalam pasaran. Jom saya kongsikan panduan bagi mengenal pasti kopi yang berkemungkinan telah dicampur dengan bahan terlarang atau ubat terkawal. Pertama sekali, pengguna boleh melayari laman web NPRA iaitu www.npra.gov.my bagi menyimak senarai kopi yang telah disahkan dicampur dengan bahan terlarang atau ubat terkawal. Maklumat ini boleh disemak dengan menekan pada pilihan produk campur palsu tidak berdaftar. Pengguna hanya perlu memasukkan kata kunci, contohnya sildenafil, dalam ruangan carian untuk melihat senarai produk yang didapati bercampur dengan sildenafil, tadalafil atau analognya.
Selain itu, iklan ataupun bungkusan kopi pracampur yang disyaki dicampur dengan bahan terlarang ini sering memaparkan gambar atau perkataan berunsur seksual. Imej dan perkataan ini bertujuan memberi gambaran bahawa stamina seksual seseorang lelaki akan meningkat selepas pengambilan kopi tersebut. Dari segi pengiklanan secara dalam talian, kopi campuran yang mengandungi bahan terlarang akan lebih mudah dikesan. Penjual akan lebih terbuka mengiklankan produk jualan mereka dengan pelbagai tuntutan atau kelebihan kopi yang dijual. Jadi, kepada pesakit atau orang awam, sekiranya ada sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, silalah hubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmaceutical Centre NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Pengguna disarankan agar lebih berhati-hati dan sentiasa peka terhadap kopi campuran yang terdapat dalam pasaran. Penggunaan kopi pracampur dicemari bahan terlarang atau ubat terkawal seperti sildenafil, tadalafil atau analognya boleh membahayakan kesihatan. Jika pengguna mengalami masalah seksual iaitu sexual dysfunction, segeralah dapatkan nasihat doktor. Perkongsian yang sangat menarik daripada Sof Hatun. Jadi berhati-hatilah kepada masyarakat di luar sana, khususnya bagi penggemar-penggemar kopi. Pastikan anda tidak meminum kopi yang mengandungi bahan-bahan yang terlarang. Okey, kita nak sambung balik perbincangan kita untuk ruang yang terakhir ini, Doktor. Mungkin masih ada lagi dalam kalangan masyarakat di luar sana yang masih terkeliru dengan jenis-jenis sawan. Doktor, ada banyaklah sawan, Doktor. Bagaimana sawan jenis ni, jenis tu? Jadi, Doktor boleh terangkan berkenaan kategori-kategori sawan ini. Okey. Selalunya yang kita nampak ialah yang seperti yang saya terangkanlah, yang kejang, hentakan. Kalau kejang tu dipanggil tonik. Hentakan tu dipanggil klonik. So dia satu badan selalunya orang panggil. Sekarang nama dia bilateral tonic clonic seizure. So sawan yang dua-dua belah, kejang dan hentak kan. Okey, ada satu lagi yang tak lazim tapi boleh berlaku, nama dia absence seizure. Absence seizure di mana sawan tu tak nampak pun dia goncang ke kejang ke apa. Ada satu video nanti, ada satu gambar di mana dia tengah main game. Tiba-tiba mata dia terkelip. Sebenarnya dia tengah... Oh, yang ni ya, Doktor? Yang ni. Dia tengah ada sawan. Sawan absence seizure nama dia. Okey. Selalunya absence seizure, lepas tu dia jadi macam biasa kan? Selalunya absence seizure dia akan, kadang-kadang dia akan termenung. Lepas tu dia okey balik. Macam ni, dia hentak dan kejang juga. Okey, gambar ni pula di mana dia di hospital dan diletakkan di posisi left lateral position, iaitu recovery position yang kita buat di untuk bayi tadilah. Posisi kiri itu kan, recovery kiri. Position tu ya, Doktor. Tapi sebenarnya banyak lagi munawar jenis-jenis sawan, tapi saya just hanya tunjuk dua sajalah. Itu antara jenis yang lazimnya berlaku, lazimnya Doktor. Berlaku. Okey, kita harapkan ianya memberi pencerahan kepada anda semualah. Okey, Doktor. Sekali lagi, Doktor, mungkin kita boleh menekankan apa antara perkara-perkara yang perlu ibu bapa tahu sekiranya anak-anak mereka menghadapi gejala sawan ini, Doktor. Okey. Pertamanya, kita kena mengelakkan benda ni daripada terjadilah kan. Okey, katakanlah dia ada epilepsi. Betul tak? Kalau ada epilepsi, dia perlulah makan ubat seperti yang saya katakan, disyorkan oleh doktor, dos dan frekuensi yang ditetapkan. Okey, untuk mengelakkan daripada sawan berlaku, perlulah tidur dan rehat dengan secukupnya sebab kepenatan boleh menyebabkan sawan berlaku lagi. Seterusnya ialah ibu bapa perlulah mengawal anak-anak supaya tidak minum alkohol ataupun dadah yang terlarang. Itu boleh menyebabkan sawan juga di kalangan pesakit epilepsi. Lampu yang terang dan lampu dan cahaya yang terang boleh menyebabkan mencetus sawan. Contohnya sekarang kan kita kanak-kanak murid-murid PDPR kan guna komputer, kadang-kadang main video game lewat malam, itu pun boleh mencetus sawan di kalangan pesakit yang ada epilepsi. Okey, perlu dikawal dengan baguslah. Satu lagi, stres, tekanan boleh menyebabkan pencetus sawan di kalangan pesakit epilepsi. Jika satu lagi ialah kalau dia tidak makan dengan baik dan dehidrasi, boleh menyebabkan sawan juga.
Dan makanan, contoh makanan seperti, bukan semua orang macam kafein. Kafein dalam kopi kan boleh menyebabkan sawan, tetapi setiap individu berbeza dari segi pencetusawannya. Jadi ibu bapa perlu mengenal pasti makanan apa yang menyebabkan sawan dan elakkan untuk anak-anak yang ada epilepsi lah. Okey, saya tertarik sebenarnya apa yang doktor nyatakan tadi berkenaan cahaya yang terang tu pun boleh menyebabkan sawan ya doktor. Lagi-lagi sekarang ini kanak-kanak pada usia muda, usia kecil lagi mereka dah ketagih bermain gadget doktor dalam jangka masa yang panjang. Itu antara salah satu jugalah risiko. Ini ilmu pengetahuan baharu ni. Okey, doktor, kita nak baca satu lagi soalan boleh doktor? Boleh. Okey, salam doktor daripada Syafiq Azmi. Benarkah sawan tanpa demam lebih bahaya daripada sawan disebabkan demam? Okey, seperti yang saya terangkan tadi kan, sawan demam iaitu febrile seizure, selalunya prognosisnya ataupun impaknya tidak mendatangkan bahaya dan mereka akan pulih seperti biasa. Tetapi yang sawan yang bukan sawan panas, afebrile seizure, selalunya disebabkan oleh epilepsi, dan epilepsi banyak penyebabnya, dan dari segi kebahayanya bergantung kepada penyebab-penyebabnya. Dan seperti kata, dan setiap sawan katakan lebih daripada 5 minit, katakan sampai 15-30 minit, seperti saya kata, menyebabkan sekatan oksigen di otak kan, dan itu boleh menyebabkan perkembangan kanak-kanak dari segi intelektual dan fizikal, kebolehan kemahiran fizikal mereka akan terganggu. Okey, itu antara perbezaannya lah yang perlu kita berikan perhatian. Okey doktor, mungkin dalam rangkuman terakhir ni doktor, ada nasihat yang ingin doktor sampaikan kepada masyarakat di luar sana khususnya berkenaan dengan pengetahuan mereka supaya tidak wujud lagi kesalahfahaman berkenaan teknik-teknik untuk merawat anak yang menghadapi sawan ini. Betul. Jadi pertama sekali saya nak cakap, jangan panik. Kalau benda ni terjadi, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Okey? Dan perlu alihkan dia ke tempat yang rata. Iringkan dia ke sebelah kiri, left lateral position ataupun recovery position. Okey? Duduk di sebelahnya dan tengok, perhatikan apa yang terjadi. Rakamkan waktu dan apa yang terjadi dan bawa dia ke hospital. Tak kisahlah 2 hingga 3 minit ke 5 minit ke. Kalau lebih daripada 5 minit, bawa ke hospital. Lepas sawan berhenti pun bawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Untuk dapatkan rawatan lanjut itu sangat pentinglah untuk kita bawa anak-anak kita yang menghadapi sawan khususnya yang lebih daripada 5 minit tu doktor. Betul. Terus gegas ke hospital supaya kita dapat mengelakkan komplikasi yang lebih serius doktor. Betul. Okey doktor, secara ringkas mungkin doktor boleh berikan kepada penonton berkenaan kaedah rawatan, mungkin proses diagnosis doktor. Okey. Jadi kalau lepas katakan, sebab kita asyik cakap bawa pergi hospital kan, sebenarnya katakanlah kalau doktor mengesyaki dia sawan demam atau panas kan. Jadi sawan demam atau panas ini doktor akan membuat pemeriksaan fizikal untuk tengok di manakah punca demam tu. Sama ada di tekak ataupun di telinga ataupun air kencing lah selalunya. Jadi selalunya disebabkan virus. Kalau disebabkan oleh bakteria, doktor akan membuat ujian darah dan mungkin antibiotik perlu diberikanlah untuk jangkitan kuman bakteria. Selalunya sawan demam panas yang pertama perlu dimasukkan ke hospital untuk pemantauan. Kalau jika sawan itu disebabkan jangkitan selaput otak, jadi doktor akan buat pemeriksaan fizikal dan akan ambil darah dan cecair cerebrospinal. Yang ni saya nak kena bagi tahu jugalah. Orang kata cecair tulang belakang dan selalu orang akan kata, kalau buat ujian cecair tulang belakang ni boleh menyebabkan lumpuh. Itu salah faham ya doktor. Salah faham dan bukan sebab kita tak cucuk pun bahagian saraf tunjang kan. Baik. Jadi penyiasatan ini sangat selamat dan bolehlah dilakukan dan untuk penting untuk merawat meningitis lah. Baik, itu pencerahan yang cukup jelas daripada Dr. Nordiana Nasruddin, pakar perunding pediatrik UiTM Private Specialist Center, dan kita harapkan melalui perkongsian pada malam ini memberikan manfaat kepada anda semua, khususnya bagi anda yang menghadapi situasi kecemasan anak anda menghadapi sawan. Apa yang penting
kata doktor tadi, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Bagi anda yang terlepas menyaksikan kami dalam Bicara DR, anda boleh saksikan siaran ulangan kami pada hari Jumaat ini jam 3.30 petang. Sampai di sini saja, saya mengundur diri. Assalamualaikum, salam muhibah. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragutkan. Jom kita undi kempen to boost turnout in Sarawak polls.